أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para penonton sekalian, dan alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk julung-julung kalinya sepanjang waktu PKP. Kita kadang-kadang tak ada buat apa-apa. Jom bersama dengan saya kita akan membedah buku berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tuan-tuan yang ada kitab, boleh rujuk perbahasan kita hari ini merupakan episod yang pertama, iaitulah berkaitan dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan membedah satu kitab yang cukup baik untuk kita sama-sama rungkai, iaitulah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu keanggunanmu ya Rasulullah, Syama'il Al-Muhammadiyah, keanggunanmu ya Rasulullah, yang dikarang dan ditulis oleh imam yang hebat, iaitulah Imam At-Tirmizi, ditahqiq dan disyarah oleh Muhammad Masnur Hamzah. Jadi ini tuan-tuan boleh dapatkan di pasaran, yang ini kitab keluaran PTS Publishing House, dengan harga semenanjung RM38, Sabah dan Sarawak RM41. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini. Jom sama-sama dengan saya kita melihat apakah yang dikatakan oleh Imam At-Tirmizi berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tuan-tuan yang tak ada kitab, tak ada masalah, boleh tengok saja video saya ni, kan. Jadi kita akan merungkaikan dari satu hadis ke satu hadis berkaitan dengan beberapa bab berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 56 bab keseluruhannya, sebanyak 475 muka surat lebih berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini merupakan episod yang pertama. InsyaAllah kita akan merungkaikan kurang lebih dalam 15 ke 20 minit sahaja setiap kali video. Jadi kepada tuan-tuan yang baru saja menyumpai channel saya ini, Inspiration, jadi jangan lupa untuk menekan butang subscribe, like channel ini, kongsikan channel saya ini kepada rakan-rakan supaya lebih ramai lagi yang mengetahui tentang channel saya ini, dan kita gunakan medium YouTube untuk kebaikan, insya-Allah. Jadi ada manfaat bersama daripada kita, kan, daripada kita lara tengok video yang macam-macam dekat dalam YouTube sekarang ni. Marilah sama-sama kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih dalam, agar kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lagi sayang Nabi, lebih lagi sayang Nabi, lebih lagi kenal Nabi, supaya Nabi besok akan menjadi pembela kita di pada mahsyar, insya-Allah. Amin. Baik, kita teruskan saja kepada bab yang pertama, iaitulah bab fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah rupa paras, bentuk fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'id wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabt, ba'asahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu fatawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terlalu tinggi, namun tidaklah pula terlalu rendah.
Kulit baginda tidak putih pucat, juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus kaku. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul pada usia 40 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Makkah sebagai rasul selama 10 tahun dan di Madinah juga selama 10 tahun. Baik, ada tahqiq kat bawah tu ya. Pada hakikatnya Rasulullah SAW menetap di Makkah 13 tahun. Maksud 10 tahun pada ayat ini adalah dikurangkan 3 tahun, iaitu tempoh masa wahyu. Tidak diturunkan buat sementara waktu. Jadi ada gap tempoh waktu di situ. Tidak turun wahyu. Katanya selama hampir 3 tahun. Jadi diletakkan 10 tahun pada kenyataan Anas bin Malik. Namun hakikat sebenarnya 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Baginda sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 60 tahun. Ini pun ada tahqiqnya, iaitu penyampai laporan ini menggenapkan bilangan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan laporan menyatakan baginda meninggal dunia pada usia 63 tahun. Dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan janggutnya. Hadis direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Baik, hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Abu Raja Qutaibah bin Sa'id daripada Malik bin Anas, daripada Rabi'ah bin Abu Abdurrahman yang bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi inilah dia hadis yang pertama berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak terlalu tinggi katanya dan tak terlalu rendah, sederhana tinggi. Tidaklah putih-putih sangat dan tidaklah coklat-coklat sangat. Tidaklah terlalu kerinting rambut dan tidaklah pula lurus. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan macam mana rupa paras Nabi kan. Begitulah keadaannya. Menjadi Nabi dan diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Dan ini sepakat semua ulama. 40 tahun Nabi menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Ditabalkan menjadi Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman pada usia 40 tahun. Dan menetap di kota Makkah selama 13 tahun. Tadi dikatakan 10 tahun kerana ada 3 tahun di situ Nabi tidak menerima wahyu, maka tak diletakkan di sinilah. Jadi kurang lebih dalam 10 tahun. Tapi kalau ikutkan hakikat sebenar Nabi menetap di tanah suci Makkah adalah selama 13 tahun dan itu disepakati oleh jumhur ulama. Dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Jadi 13 tambah dengan 10 bermakna 23 tahun Nabi bekerja menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawatan Nabi dan Rasul akhir zaman ni Nabi sandang selama 23 tahun. Nabi wafat pada usia umur 63 tahun. Ini adalah pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada kepala baginda dan janggutnya. Jadi itu punya detail ulama para sahabat Nabi melihat susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kurang lebih ada dalam 20 helai uban saja di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis itu adalah hadis yang sahih. Baik. Hadis yang kedua pula Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atan laisa bil-tawil wala bil-qasir. Hasan al-jism wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabatin bisabatin. Asmar al-lawn idza masya yatakaffa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah orang yang mempunyai tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak pula rendah. Bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak kerinting dan tidak pula lurus kaku. Kulitnya berwarna coklat, iaitulah pencampuran antara putih dan merah. Putih kemerah-merahan. Sekiranya berjalan, pergerakan Nabi SAW ini condong ke hadapan. Ada tahqiq di situ, bermakna menandakan sifat jalan Nabi SAW ini yang cepat dan pijakan kakinya yang kuat. Jadi Nabi ni dia segak bila berjalan. Tidak jalan lembik, kaku, tengok tak ada gaya pemimpin kan. Jadi Nabi tak begitu. Nabi dia tegak, jalan laju,
Tidaklah macam terburu-buru, bukan, tapi jalan Nabi tu laju. Ada tuan-tuan kawan-kawan yang gitu. Kadang-kadang macam pejabat tu laju benar, nak ada urusan apa semua. Itu mungkin kelang kabut, tapi Nabi bukanlah kelang kabut, tapi cara jalan Nabi tu begitu sekali. Sahabat-sahabat Nabi dia teliti melihat perwatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya cepat dan pijakan kakinya kuat, ya. Maka hadis ini direkodkan oleh At-Tirmizi, dan At-Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan, sahih dan gharib. Hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Humaid bin Mas'adah Al-Basri daripada Abdul Wahab As-Saqafi daripada Humaid bin Abi Humaid, bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi inilah dua hadis berkaitan dengan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan melihat lagi hadis yang seterusnya berkaitan dengan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya. Jadi kepada tuan-tuan yang nak mengikuti perkembangan ataupun perbahasan tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini, maka boleh bersama-sama saya, boleh follow YouTube saya ini. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama merungkai tentang fizikal Nabi, tentang tubuh Nabi, perwatakan Nabi, apa sahaja yang nak diceritakan oleh tuan kitab terhadap fizikal Nabi, kehidupan Nabi dan sebagainya. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita membahaskan tentang Nabi ini ada kecintaan kepada diri Nabi SAW ke dalam hati kita, insya-Allah, ya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri video saya ini, jangan lupa pada tuan-tuan untuk like, share, subscribe video ini, dan juga kongsikan channel saya ini kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan ada manfaat bersama. Wallahu a'lam.